أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. InsyaAllah pada malam ini kita sambungan dalam kitab Hadis Akhir Zaman, bab yang ke-26. Bab yang ke-26, munculnya galian-galian bumi. Munculnya galian-galian bumi, maknanya apa yang ada kat dalam bumi itu timbul ya. Baik. Daripada Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqit'atin min zahabin wa kanat awwala sadaqatin ja'at bihi Banu Sulaimin min ma'dinin lahum faqalu ya Rasulullah hadhihi min ma'dinin lana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu ma'adinun wa yakunu fiha syiraru khalqillah. Riwayat Al-Baihaqi ya. Al-Baihaqi mengatakan daripada Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata pada suatu ketika ataupun satu masa dibawa ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong emas. Dia jumpa dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong emas. Dan emas itu ialah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Salim atau Sulaim ya, Bani Salim, dari tempat tambang ataupun lombong, tambang atau lubang ataupun lombong lah, lombong. Kalau di Perak tu ada lombong biji timah. Kalau di Kelantan ada lombong emas ya, lombong emas. Dan lagi di mana lombong emas ni? Di Terengganu ada ya, lombong emas. Ada terjumpa ya. Ya tak? Ada jumpa lombong di tempat. Kalau di Perak tu telah lombong biji timah dulu. Ni lombong ya, lombong emas. Apa yang dikatakan di sini? Dan dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Sulaim. Ya, kepada baginda. Maka sahabat berkata, "Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emas ini adalah hasil dari lombong kita." Lombong kita dia kata. Dalam kebun ya, kebun kita pun ada lombong. Maknanya kawasan dia lah. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, nanti kamu akan dapati banyak galian-galian lombong-lombong, dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang jahat. Ya, cuba ada lombong emas sibuk. Orang-orang yang tertentu ni nak ambil apa peranan, konon itulah, konon inilah, ini berlaku ya dalam hadis ni. 1400 tahun yang lalu baginda ni, hadis ni sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ada. Sekarang lagi ramai lah ya, lombong biji timah, lombong emas, lombong macam-macam lombong lah. Ni baik. Penjelasan hadis ataupun keterangan hadis ini, tepat sekali. Dikata tepat sekali.
apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW berhubung dengan hadis tadi, ya, sejak 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan galian bumi seperti emas, perak, timah, petroleum, ya, petrol dan lain-lain. Tetapi kebanyakan yang menguruskan dan mengkuasainya adalah orang-orang yang bukan Islam. Ini adalah suatu kenyataan yang sangat jelas di mata kita dan merupakan salah satu di antara petanda hampirnya hari kiamat. Ya. Kita lihat laku galian petroleum, seperti minyak. Mana Allah bagi keistimewaan ke negara-negara Arab. Di Kuwait ni, Kuwait misalnya. Jadi macam mana dia nak dapat dia? Macam mana cara? Kalau cuba kita fikir sendiri. Tahun berapa tu? Macam mana dia nak dapatkan, dia nak kuasai Kuwait yang negara kecil tapi hasil dia banyak. Di antara Kuwait tu ada Iran, ada Iraq, betul tak? Ada Iran, ada Iraq. Iran adalah dari kalangan orang-orang yang berpahaman Syiah yang ramai, majoritinya. Iraq orang-orang yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah. Tengok siapa yang pelopornya. Siapa yang menjana. Jadi dia hasut Iraq, suruh serang Iran. Dia hasut Iran, suruh serang Iraq. Kenapa? Apa tujuannya? Tujuannya supaya kedua-dua ini tidak boleh mengambil, ya, kawasan yang galian yang banyak itu tadi, namanya di Kuwait. Kuwait ini memang paling banyak negara kecil tapi hasil minyaknya banyak. Ya. Kalau di ASEAN ni paling banyak negeri kecil tapi hasil banyak adalah Brunei Darussalam. Cuba bayangkan, hasil satu hari di Brunei Darussalam boleh bayar gaji semua pegawai daripada atas sampai ke bawah. Satu hari. Ini saya yang tahu sebab anak buah saya pernah jadi bagian ekonomi di bagian Shell. Hasil satu hari daripada atas sampai ke bawah selesai. Satu hari, bukan sebulan. Lebih banyak. Ini ASEAN, tapi dia taklah menunjuk sangat ada. Sebab itu kalau di negara Arab memang hasilnya banyak, di Kuwait. Tapi itulah, siapa yang mencaturkannya? Kafir. Siapa dia? Amerika. Dia hasut sana, okey, kau serang dia, aku bagi senjata. Di sini pula, kau serang dia, aku bagi senjata. Dia di situ dah menang. Dia dah menang dah ekonomi ni. Dia dapat bagi senjata, bayarannya berapa, sini bagi senjata. Gaduhlah Islam dengan negara Arab dengan Arab. Kerana kononnya dikhawatiri untuk mereka ini akan mengambil Kuwait. Bila macam itu, apa terjadi? Kerana negara-negara Arab ini ramai dah kalangan orang-orang yang anti ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, pergi ke mana-mana saja, yang majoritinya sana adalah ramai Wahabi dan Syiah pun ada. Mereka inilah mengatur. Dia mengatakan ahli sunnah jamaah ini banyak yang tak betul. Inilah. Syiah ni memang tak suka dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni dibukukan, dia tak setuju sangat. Ingat tak peristiwa kita bila baca dalam Tarikhul Islam, ketika baginda Gering sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu baginda mengarahkan, iaitu
Sayyidina Umar Ibn Khattab dan sahabat-sahabat yang lain supaya mengunjungi orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Ya. Sebab diorang kepahamannya dia memeluk agama Islam di antaranya kerana mengatakan Muhammad itulah. Ya, dia mengatakan Muhammad itu tidak akan wafat. Bila diketahui Muhammad itu gering, maka masing-masing dah bercabang hatinya. Imannya dah tak kuat. Kita ni beriman, kita menyembah adalah Allah. Sedangkan Muhammad adalah seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rasul. Dia adalah seorang rasul setelah rasul-rasul terdahulu. Tapi pandangan mereka ada yang mengatakan bahawa Muhammad itu adalah selain daripada penyembahannya padanya. Bukan Muhammad itu untuk disembah. Muhammad itu adalah rasul suruhan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi pandangan orang-orang yang jahil baru memeluk agama Islam dihasut oleh orang-orang Yahudi. Ini yang berlaku di negara Arab ketika itu. Ya. Jadi baginda ketika kering itu mengarahkan sahabat untuk menemui di kalangan orang-orang yang masih lembut imannya, masih lemah imannya, supaya mentauhidkan Allah SWT dan mengakui baginda Nabi Muhammad itu sebagai rasul suruhan Allah SWT. Itu saja. Ya, itu. Tetapi di kalangan orang Yahudi memfitnah. Inilah salah seorang yang akan mengambil waris. Waris harta-harta Islam. Oh, dituduh, difitnahnya sahabat. Ya, inilah banyak berlaku di antara orang-orang Arab. Sebab itulah yang kita tahu baginda Rasulullah SAW itu merupakan utusan Allah SWT. Ingat tak? Ketika baginda Rasulullah SAW ditawarkan oleh orang kafir Quraisy, musyrikin, kerana pembalahan di antara mereka, mereka itu adalah sama bangsa. Ya, kalau Jawa sama Jawa lah. Kalau Melayu itu sama Melayu lah. Ya, sama bangsa. Sebab tu ada keturunannya. Ya. Tapi baginda Rasulullah SAW ini dipilih daripada apa? Dipilih daripada bibit-bibit keturunan Bani Hasim yang terbaik oleh Allah SWT. Bukan calang-calang. Tapi mereka mengatakan, wahai Muhammad, apalah kita ni berselisihan faham selalu? Oh, dia kata. Ya. Sebab kita ni bukan orang lain. Ada keturunan, ada persamaan, bahasa pun sama. Jadi gini je lah kata orang kafir Quraisy. Dia bagi cadangan. Peribadatan kita adalah baik semua. Ya, agama adalah baik semua. Apa salahnya? Hari ini kau kena ikut kami untuk mengikut cara penyembahan kami. Nanti kemudian kami ikut cara penyembahan kamu. Ni tawaran ni. Yang ada hari ini yang diwar-warkan itu tak ada tawaran, dia datang sendiri. Tipu som tu minta maaf lah, dia datang sendiri. Itu dia datang sendiri. Ini ditawarkan. Andai yang kamu terima, kami akan bagi kepada kamu Muhammad tempat kedudukan yang baik bersama kami. Oh, ni kafir Quraisy bagi apa? Bagi cadangan. Dan kami akan muliakan kamu wahai Muhammad. Lalu malaikat Jibril membawakan ayat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada mereka orang-orang kafir. Fi'il amar tu. Katakanlah kepada mereka orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budu. Tidak sekali-kali.
Spontan dijawab melalui wahyi daripada Allah Taala Subhanahu Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidak sekali-kali kami akan ikut cara penyembahan kamu. Nah, tegas. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Tak? Jadi kena tegas. Pujukan-pujukan ini, benda-benda ini yang menyebabkan kita jadi orang yang alfa, orang yang rugi. Sebab ini berhubung dengan aqaid, akidah. Ya. Oh, kami hanya ikut meraihkan. Mana boleh? Boleh tak? Kita ada jiran, sebelah saya duduk di apartmen ni, sebelah saya Hindu. Dia pasang pintu dia kepala gajah. Kepala gajah. Sebelah rumah saya ni, sebelah itu. Dia pasang pintu dia kepala gajah. Ya. Itu sebelah pintu je. Dia letak lain dia. Nanti dia letaklah dia punya gaharu-gaharu dia, ya Allah. Gaharu dia kalau dibakar, ya Allah, pening kepala, sisi rumah bau. Ini menunjukkan cara dia. Takkanlah kalaulah kita berjiran baik pun, kalau di Pelawa ada cara penyembahan, maka kita jadi syirik datang untuk menemui dia. Jangan sekali-kali. Ya. Ini pula kita itu di Pelawa sebelah rumah jiran. Kita pun mengelak. Okay, thank you. Terima kasih. Ini jauh-jauh datang dengan baju yang sama. Wallahu a'lam. Dikhawatiri. Kita tak tuduh dia, tapi dikhawatiri masalah aqaid, akidah ni. Ya, kalau kita jumpalah bangsa dia, ya, Buddha ke, Kristian ke, ya, kalau kita jumpa bangsa dia, apa dia jawab? Agama ni sama je. Betul tak? Jumpa bangsa dia. Ini kita ni serumpun, se-Malaysia. Agama sama je. Semua berhajat, bertujuan baik. Betul tak? Islam memang baik, tapi Islam ada aqaid, ada pegangan. Allah tu sebab itu kul, katakanlah, ya, Allahu ahad. Allah satu, bukan wahid. Allahul wahid bukan. Allahu ahad. Makna tidak ada keturunan. Itu sebab dia tanya, orang kafir Quraisy tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ni ada nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan. Kita ada Allah tu tapi satu, tidak ada keturunan. Tapi kita juga ada nama-nama Allah. Allahu Somad, Allahu Qahar, Allahu. Dalam Asmaul Husna ada berapa? 99 nama. Itu yang kita nak perlukan faham. Ini minta maaflah ke berlaku. Jadilah berlaku ni tepat sekali apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia Islam. Ya. Maksudnya dunia Islam sangat kaya dengan galian-galian bumi seperti emas, perak, ya, timah, petrol dan lain-lain. Cuba kita tengok. Tumbuhnya galian-galian ni dari kalangan mana? Arab kan, negara Arab. Cuba semua ada. Negara Arab semua ada. Ya. Minyak ni semua ada. Cuba bayangkan. Ya. Kita di ASEAN pun negara Islam yang paling banyak. Ya. Rupanya negara kecil tapi hasilnya banyak. Sarawak, Sabah, ya. Di antara kalau di Sarawak tu sebelah Miri. Ha? Saya pernah pergi tempatnya tu. Kalau di tempat di lautannya tu. Sebab saya dulu suka memancing.
Memancing tu sampai tempat lokasi di tempat penyedutan minyak tu. Ikan besar-besar kat sana. Tapi sebenarnya tempat tu larangan. Tapi faham-faham lah. Okey kawan. Ya tak? Tu. Kalau tidak habis je. Tu boleh. Jadi itulah salah satu tempat-tempat baik. Apa yang katakan di sini? Tetapi kebanyakan yang menguruskan dan mengkuasainya adalah orang-orang yang bukan Islam. Ini adalah suatu kenyataan yang sangat jelas di mata kita dan merupakan salah satu di antara petanda hampir kiamat. Sebab itu dia tak ajar kita tau. Okey, minyak yang kita gali, ada yang guna gajah tu. Gali, kalau nak tengok mungkin di Indonesia ada lah ya. Yang seperti gajah, macam gajah ni, ambil keluar minyak, masuk lagi keluar minyak. Dia betul-betul belum dimasak, betul-betul minyak yang warna kehitam-hitaman tu. Kemudian bila masuk ke dalam dia punya tong tu, dia akan masukkan ke dalam kapal. Kalau di Brunei Darussalam, dia akan dimasak. Itu yang untung Singapura tu. Dia memasak minyak yang diberi jadi tu, dia hantar ke Singapura. Itu di Brunei. Dululah, sekarang wallahu alam, tapi itu dulu. Begitu juga ada di Malaysia ni sekarang, ada di mana Petronas ada sendiri. Sebab saya tahu anak saudara itu memang kerja di Petronas. Dia memang galian, masak juga di situ. Di Malaysia ni untung. Dia takkan ajar ni. Ni semua ni benda-benda yang orang-orang kafir ni, kalau dia ada ilmu dia tak ajar. Dia nak korek mana di tempat, dia nak bawa balik. Itulah sebabnya dia akan jadikan duta dia. Dia pengurus-pengurusnya memang bukan banyakkan kalangan orang-orang Islam. Ya, dia tengok mana agaknya minyak ramai, banyak, dia punya hasil, dia carilah jalan bagaimana dia boleh tawan. Sekarang Iraq, hasilnya semua galiannya sudah diambil oleh Amerika. Cuba bayangkan, ya, dia kedudukan. Sedangkan dulu kita dia suka orang kafir fitnah. Islam ginilah ini. Islam pun terima. Masalahnya sekarangnya Islam terima. Fitnah daripada kafir mendatang ni kita terima. Itu masalahnya. Dia kata, contohnya presiden. Ya. Presiden siapa dulu? Ya. Siapa presiden? Iraq? Saddam Hussein. Timbul dulu orang kata Saddam Hussein ini tidak teguh dengan bukan ahli sunnah wal jamaah. Rupanya bila dipindahkan perkuburan dia, badannya masih elok kali. Masih elok, belum rosak. Walaupun beberapa tahun belum terbuka, belum apa. Rupanya dia orang yang hafaz Al-Quran dan ahli sunnah wal jamaah. Baru dia orang tahu fitnah punya pasal. Mereka punya kerja. Enak. Kata bawa Libya, negara yang maju, dikacau. Apa jadi? Amar Gaddafi. Senyap itu. Jadi inilah yang berlaku hari ini. Ini hadis ni mengatakan adalah timbulnya galian-galian pemberian Allah SWT ini adalah diletak di negara-negara yang umatnya adalah umat Islam. Penduduknya adalah penduduk Islam yang kuat dengan agama. Betul. Kita tengoklah berlaku di mana. Di Perak tengok. Ya, galian apa? Galian biji timah. Dan sekarang tak ada dah. Yang ada apa? Yang ada bekas lombong tu ditimbus balik jadikan perumahan.
Tu kadang-kadang tenggelam rumah Allah. Kawasan mana? Kawasan Gunung Rapat Jaya. Saya tahu lah. Kalau belah Perak tahulah Gunung Rapat Jaya. Wah, memang perumahan tu. Tengok adanya tanah dulu, tanah tu tanah lombong. Timbul sebalik. Dia timbul beberapa tahun, nampaklah cergah dah. Didirikan rumah perumahan. Itu yang kadang-kadang retak sana, retak sini. Ya tak? Saya pergi tempat saudara ni, rumah baru berapa? Baru 17 tahun pun, ya? Dah pecah atas, dah pecah. Ya tanah tu tanah lubung, ni lah. Ni lah, benda dia pandai. Ya. Contoh ni, apa ni? Kita nak pergi apa? Setapak ni terus ke sana, apa namanya tempat tu? Yang dulu lombong, sekarang dia jadi supermarket atau apa? Dulu lombong tempat orang mancing tu. Saya ingat tu, saya baru datang bertugas di Usama bin Zaid. Bukan dalam kota apa? Dalam kota lah. Kan dulu tempat orang mancing tu. Mancing. Dalam tu. Tempat mancing banyak dapat ikan di situ. Tapi yang bawah itu dijadikan kering untuk parking. Untuk parking. Ini benda-benda ni tak mustahil. Kita tengok, astagfirullahaladzim, tempat mancing aku ni dah jadi bangunan. Cuba jangan, tak mustahil. Sebab itulah kekokohan, kepandaian pihak ahli sains dan teknologi. Macam mana? Lautan, dia boleh buat jambatan sepanjangnya, macam Pulau Pinang tu kan. Macam mana dia punya kepandaian? Itu kepandaian yang Allah bagi. Allah bagi. Itulah kelebihan-kelebihan. Sebab itulah semuanya yang galian-galian kita dapat, semuanya daripada Allah SWT, dan tumbuhnya adalah di negara-negara Islam. Negara Islam. Tuan-tuan, yang kita tahu, negara yang paling banyak minyak adalah negara-negara Saudi Arabia. Memang tempat galian, dan disitulah tempatnya negara Islam. Kalau kita tengok dalam sejarah, di mana tempatnya emas tumbuh paling banyak, sebab itu orang India suka. Di India banyak emas macam-macam. Negara Islam yang ditakbir oleh orang Islam. Inilah hadis ini menjelaskan supaya kita ingat. Tapi walaupun hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi sebagai satu contoh kita setelah berapa abad yang telah lalu. Baik. Jadi kesimpulan pada hadis ini, apa yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, negara Islam ini sebenarnya kaya. Tetapi negara Islam ini selalunya ditindas oleh orang-orang yang bukan Islam disebabkan tipu daya dia. Tipu daya. Sebab itu kita ni, Rasulullah banyak berpesan. Di zaman dulu sampai sekarang, hadis-hadis banyak mengatakan berhati-hatilah. Sebab orang-orang kafir ini cari jalan dia untuk supaya kita antara kita berkelahi, dia dapat masuk campur. Inilah sifat dia. Ini sifat orang Yahudi. Baik, kita cuba masuk hadis yang ke-27 sebelah. Apa dia? Tanah Arab. Ni. Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Ini dia contoh. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul arabi burujan wa anhar. Jadi bagi satu ingatan untuk kita, apa dia?
Hadis yang ke 27. Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus itu menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan atau penjelasan pada hadis ini yang lebar, panjang. Kita telah mula menyaksikan kebenaran sabdaan Rasulullah SAW itu. Kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering, kontang, tetapi sekarang telah mulai menghijau. Dah, kalau ada macam dari Mekah kan apa? Dulu kalau tuan-tuan pergi Mekah, ya, tak ada apa. Rumput pun tak ada. Tak? Rumput pun tak ada. Betul tak? Hari ini kalau tuan-tuan pergi Mekah, tepi jalan tu dah subur rumput. Allah. Ini. Ya? Makna menghijau. Menghijau. Dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Contohnya Padang Arafah. Itu contoh. Padang Arafah. Saya ingat pergi tahun 88, pokoknya masih kecil lagi. Pokok kecil lagi. Punya takutlah kita pakai ihram. Kita tengah dia masuk pokok kecil, masuk ke dalam apa ni? Kemah. Allah, takutnya. Takut kita tertarik, Allah, kita dah pakai ihram. Sekarang batang aja, tinggi lah dia. Contoh Padang Arafah di Mekah, Al-Mukarramah, yang dahulunya hanya dikenali sebagai padang tandus, tidak ada pohon kayu. Sekarang ini Padang Arafah dipenuhi dengan pohon-pohon kayu, sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungannya. Keadaan inilah walaupun menyejukkan mata memandang, namun ia mengurangkan gambaran-gambaran suasana yang dinamakan padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar ni tak ada apa, tuan-tuan. Tak ada apa. Kosong. Jadi Padang Arafah ini sebagai contoh. Kadang sekarang dah Padang Arafah dah ditanam pokok. Berlindunglah kita, ya tak? Ya. Kita dulu, kalau orang-orang dulu pergi berbeza jauh. Kalau kita pergi dalam tahun 50-an, ya, tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an lain. Ya, saya pergi tahun 88, pokok masih ada. Tempat tandasnya diangkat tu. Tandas tu diangkat, ingat tandas tu diangkat. Lepas tu tukar tandas lagi. Macam rumah dululah. Saya ingat masa apa namanya? Apa ni, tandas tarik. Ingat tak? Tandas tarik pernah tak? Di tandas tarik. Di Ipoh Perak. Ipoh. Rumah-rumah teres diorang, tandasnya kat luar. Tandas tu tarik. Jadi bila buang air besar, pagi-pagi ada tukang yang tarik. Tandas tarik tu punya. Bukan flash tu tak. Tandas tu tarik. Tukar lain. Dulu. Lepas tu kalau di kampung lain. Kalau di kampung digali kan. Digali buat satu tempat untuk buang najis. Itu di kampung. Tapi kalau di bandar, saya ingat tu. Kali kita tengah lepas buang tu, ada pula satu lori ambil itu je, dia pakai tandas tarik tu. Kalau di Brunei Darussalam tu kan kami tinggal satu quarters, dia pakai kolah.
Kolah besar tu. Jadi semua segala kita najis dia kalau kita melepas memang jatuh ke kolah tu. Kolah tu dia cair lah dalam. Dia ada mesin. Esok datang lori sedut. Pakai sedut. Itu dulu. Masa tu Indah Water tak ada. Betul tak? Tahun berapa tu? Sini Indah Water tahun berapa? Siapa tahu sejarah? Tahun berapa Indah Water? Tak ada lagi Indah Water. Dia pakai sedut. Lori tu sedut. Buang. Siapa yang ada jumpa? Ya? Mungkin tuan-tuan ada dalam tahun berapa tu? Dalam tahun 60-an ya. Pakai sedut. Ada yang pakai kolah. Ya. Sekarang alhamdulillah di mana kita nak tahu Indah Water tu ada besi, di jalan tu ada besi tu, kentang dia langgar. Itu Indah Water tu. Tempat saluran najis apa semua. Itu Indah Water. Sebab itu baru-baru saya ada membuat satu tempat penyembelihan di Masjid Al-Hidayah, penyembelihan ambil daripada Indah Water. Ya, lubang Indah Water tu, itulah kalau nak sembelih lembu darah tu pergi Indah Water. Macam di Masjid Usamah ada tempat penyembelihan kekal tu kan di atas tu. Tu dia darah tu masuk Indah Water. Tapi segala najis cuci dia punya perut apa sebenarnya masuk Indah Water. Tapi tulang kulit tak boleh, dia kena kebumikan, ditanam. Dia sebabnya yang lembut-lembut. Tu Indah Water. Itu guna Indah Water. Ya. Dulu pakai kolah. Boleh tandas tarik. Ini dah zaman demi zaman. Masa tu telefon gantung di pekan. Sekarang telefon di tangan. Handphone. Beza tak? Banyak kecanggihan. Dulu tak ada macam ni. Ya. Sekarang ni saya bercakap ni semua boleh tengok. Tu umpama contoh. Ya. Semua boleh tengok. Saya ada automatic. Ya. Kalau melayari lah. Baik. Inilah kelebihan-kelebihan. Ya. Suatu ketika nanti. Begitu juga keadaan di negara Arab. Jadi perubahan-perubahan. Ya. Yang berlaku. Inilah dinamakan perubahan atau penghijrahan. Merupakan tujuan utama dan pelajaran penting yang diambil dari suasana wukuf jamaah haji di Padang Arafah pada tiap-tiap Zulhijjah. Dia dulu tak berbahaya, sekarang ni berbahaya. Sebab kita tarik daun dah kena dam. Banyak benda yang boleh menyebabkan kita kena dam. Tapi sejuklah. Ni kalau pergi dulu tandasnya tukar ambil tarik. Sekarang tandas dah dibuat besar dah. Tinggi lagi di Arafah. Jadi tamadun itu makin nampak perbezaan. Itu sebabnya perubahan-perubahan ini. Tapi perubahan-perubahan ini memberi manfaat. Tak apa. Memberi manfaat. Jadi kita nak dapat contoh yang sebenarnya pada masa ni nak dapat contoh betul. Sebab pokok-pokok dah banyak. Diceritakan daripada masa itu memang kosong, tak ada apa. Ya, diceritakan daripada masa itu kosong. Jadi kita ni mengikut amalan masing-masing. Yang solatnya kuat, ibadatnya kuat, keduduknya ada peluh. Peluh itu bukan peluh daripada orang lain, peluh daripada kita. Tak? Itulah. Sebab itulah kita kena pegang kuat fahaman ahli sunnah wal jamaah. Allah menyatakan dalam surah Al-Imran, ya, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kita takut. Ya, sebab akidah ni banyak. Ya, orang ini berpahaman akidah apa? Ada kalau Syiah dia banyak berpegang kepada akidah Murji'ah. Ini diceritakan dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam kitab Risalah tu Tauhid pun ada. Dalam kitab atau Asas Akidah pun ada.
Dia orang pegang Murji'ah, paham Murji'ah. Ya. Dan juga ada yang berpegang pahaman Mu'tazilah. Ada pahaman Qadariyah, Jabariyah. Banyak pahaman. Tapi kita kena pegang betul yang mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh imam kita, Imam Syafi'i, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Itulah pahaman-pahaman ini perlu kita yakin, ya. Perlu kita yakin. Bila kita yakin, itulah jadi kekuatan kita. Ya. Kekuatan kita, insya-Allah. Sebab kita hari ini kalau kadang-kadang tak kuat betul, tuan-tuan. Satu dos, lepas satu dos, 2 dos. Sekarang penggalak, Allah, pening kepala. Juga. Lepas penggalak, apa lagi? Allah alam. Kita kembali kepada Allah. Betul. Kita yakin. Allah kata dalam surah firman apa? Suratul Syu'ara, ya. Wa idza maritu fa wa yashfin. Bila aku sakit, dia saja yang boleh menyembuhkan. Ya tak? Berapa orang dah yang kena? 3 dos. Lepas yang penggalak tu, pening, tak boleh nafas, sesak nafas. Bawa ke hospital. Terlalu ramai, ditidurkan. Tidur terus dia. Baru seminggu lebih saya bilang dengan dia. Tidur terus. Inna lillahi wa inna. Apa kata? Kerana dia ada asma. Tak ada pun dia asma. Inilah kita kena yakin pada Allah. Kembali pada Allah. Sebab benda-benda ni bukan yang menyembuhkan kita, manusia. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Kita ni tak sangka-sangka. Tak ada termimpi dalam hati yang kita ni akan dimasukkan benda daripada negara luar. Tu masuk kat badan kita. Ya tak? Itulah Ya'jud dan Ma'jud yang menyebabkan kita pun terbabit. Jadi kita sabar je lah. Ya. Kita banyak berdoa, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tuan-tuan. Banyak perkara, asbab-asbab. Cuba kita fikirkan. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-Imran ayat 110. Itu baca daripada awal. Apa hujung sekali? Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Betul tak Imam? Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Ramai hari ini orang mengaku beriman tapi fasik. Beriman, sembahyang tidak. Dia kata beriman. Tak, sembahyang tidak. Orang pergi sembahyang Jumaat, tak je, selama je. Betul. Saya ambil motor nak pergi sembahyang Jumaat. Dalam kalang kabut nak pergi sembahyang Jumaat. Dia duduk sembang lah anak. Saya balik dia duduk lagi sembang anak. Allah Rabbi. Islam. Kata tak segala. Ya. Itulah sebabnya kita. Iman dia kena yakin pada Allah. Amal kena betul. Sebab hari ini kita ni sebenarnya minta maaf lah. Kita ni berjiran bukan di dunia je. Nanti kita inna lillahi rajiun. Jiran-jiran kita siapa? Kita memang jasad kita ni keras, akan hancur. Tapi roh kita, nyawa kita tu, roh kita tu tetap ada. Sebab itu Allah akan hidupkan kita balik. Roh itu akan kembali kepada Allah. Dia akan mengunjungi jasad dia. Macam saya dengan Tuan Bilal. Kali dia meninggal dah beberapa tahun. Tuan Bilal meninggal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, ini bila masjid setapak ya. Roh tu bertegur. Lah, saya dah lama lambat juga mati ya. Alhamdulillah panjang umur. Tapi tetap mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan kita megahkan kan. Betul. Itu sebabnya
kita nanti jiran kita siapa wallah alam. Tu. Kalau kita kena jiran, kena macam jiran kita macam Tuan Imam berwirid aja. Alhamdulillah, tenang kita kubur kita, roh kita tu. Tapi kalau jiran kita pula kaki judi, kaki apa kena sebat, aduh, boleh kita tidur kat kubur? Boleh? Roh kita boleh tidur? Tak boleh. Ambil contoh cerita Fir'aun lah. Boleh ke tidur? Tak boleh tidur. Maknanya dunia akhirat alam kubur sama lebih kurang. Hanya jasad kita je. Roh tetap ada. Itu kena yakin. Ya, sebab kematian itu pasti. Tapi kedudukan kita macam mana? Di dunia kita berjiran dengan baik. Di alam barzah siapa jiran kita? Wallahu a'lam. Jadi inilah yang kita khawatir. Jadi kita berhati-hati dengan akidah. Jangan main-main akidah ni. Ya. Sebab akidah ni Allah sensitif. Kita ni sensitif, Allah lagi sensitif. Tak. Sebab itulah kita beringat. Kita tak boleh mengatakan orang tu tak betul, tak boleh. Kamu bukan ahli syurga, tak boleh. Itu penentuan Allah. Jadi kita tak boleh. Hanya kita berserah. Jadikanlah kita orang yang bertakwa, dekatkan diri pada Allah SWT. Mudah-mudahan perkongsian dua hadis pada malam ini memberi manfaat untuk kita. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, insyaAllah ya, kita memohon keridhaan Allah. Kita hadis ni sampai ke akan datang 28. Banyak lagi. Belum hatam lagi. Habis hatam ni dah ada kitab dah katanya. Kitab Bidayatul Hidayah, insyaAllah ya. Jadi tunggu kita hatam. Ya, kitab ni sebab ni daripada Allah Yarham yang bagi ni kan untuk kita baca. Aku di qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.